Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Bersua kembali kita dalam pertemuan kita secara bulanan. Jadi sebelum tu sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala berikan lagi kesempatan kepada kita, peluang dan ruang untuk kita pada hari ini bersama-sama secara online ataupun yang sedang melihat menonton YouTube masjid saujana kita. Maka kita ajaklah ahli keluarga kita subscribe ramai-ramai supaya manfaat video ni ataupun usaha yang dilakukan oleh pihak masjid mendapat manfaat secara keseluruhannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, duanya kita rafakkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala berikan kepada kita peluang lagi untuk kita hidup di saat dunia yang semakin terancam, semakin kita tengok mana dari sudut kesihatannya, semua orang jadi bimbang nak keluar, teragak-agak nak keluar, teragak-agak nak salam, teragak-agak nak rapat dan sebagainya, semata-mata dengan sebab faktor kesihatan. Maka kita mengharapkan, kita berdoa, banyakkan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dalam tempoh kita ber-PKP yang work from home, kan, yang bekerja daripada rumah ni. Ambil peluang untuk kita bermunajat di awal pagi. Kalau sebelum ni kita kelam kabut, kita nak atur anak kita, kita sendiri nak kena bersiap nak pergi bekerja. Ada yang keluar sampai 5 pagi, 4:30 pagi dah keluar sebab tak nak tempuh jam. Hari ni Alhamdulillah, kesempatan tersebut Allah Ta'ala bagi pada kita dengan hikmah bila mana Allah Ta'ala datangkan penyakit sedemikian, yang mana kita boleh atur balik, kan, restructure balik semula ibadah kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita dan sebagainya. Maka ambillah manfaat sebagaimana yang diarahkan, yang digalakkan oleh asatizah kita untuk kita bermunajat kepada Allah dengan kita membaca Yasin, dengan kita apa sahaja, dan munajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita saling menyalah, saling salah menyalah di antara satu sama lain, tak. Baik. Jadi tuan-tuan, saya tak nak panjangkan kita punya mukadimah, yang mana hari ini saya akan kongsikan fasal mengenai maksiat lisan dalam kitab Sulamut Taufiq, yang sepatutnya kita akan kuliah bulanan kita ni kita akan bincang dalam kitab Al-Iman wal Hayah, dan iman dan kehidupan. Tapi hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan dalam kitab Sulamut Taufiq, dalam fasal yang ke-31 mengenai maksiat lisan, yang menjadi suatu kebiasaan, yang menjadi suatu kelaziman pula dalam kehidupan kita. Kalau tak ada benda ni dalam rencah percakapan kita jadi tak seronok bersembang. Orang kata sembang berapi. Kalau dia tak ada rencah makanan, dia tak ada rencah, tak ada sesedap rasa, tak ada garam gula, tak ada sos tiram, dia tak sedap, kan? Dia dah jadi satu kelaziman. Baik, mengenai fasal maksiat hati, fasal mengenai maksiat hati. Apa kata Imam An-Nawawi Al-Banti dalam kitab dia, Al-Faslun wa min ma'asi lisani ghaibah wa huwa dhikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kana fihi. Awak maksud dia, di antara maksiat lisan ialah mengumpat, mengumpat
Di antara maksiat lisan ialah mengumpat, menceritakan keadaan saudara kamu, iaitu kaum muslimin, dengan sesuatu yang dibenci olehnya. Walaupun pada hakikat dia demikian, sebab meskipun orang itu memiliki kesalahan atau cacat, tetapi kalau dibicarakan oleh orang lain, ia akan marah. Ni antara yang disebut, yang maksudkan dengan mengumpat. Apakah cacat itu pada dirinya, keturunannya, akhlaknya, pekerjaannya, perkataannya, pakaiannya, rumahnya ataupun haiwannya, kecuali mengumpat orang yang terang-terangan berbuat maksiat ataupun dalam pergaduhan kepada penguasa, menerangkan sifat-sifat orang atau orang yang dizalimi, mengumpat orang-orang yang menzaliminya, maka diperbolehkan. Maknanya, saya ulang balik, mengumpat dia ada dua, satu yang boleh, satu yang tak dibolehkan. Biasanya kita ada satu kitab, dia pun ada hurai tentang umpatan yang dibenarkan, umpatan yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan. Baik, saya ulang sekali lagi. Maksiat lisan ialah mengumpat, iaitu suatu perkara menceritakan keadaan saudara kita kepada orang lain tentang sesuatu yang dibenci olehnya, walaupun pada hakikat demikiannya, walaupun benda tu, maksudnya walaupun benda tu betul kan. Contohnya kita cerita tentang sifat pada orang tu, sifat orang tu pada orang lain, ejek, menganjing dan sebagainya, bahasa kita kan. Kita bercakap pada orang lain, orang orang yang diumpat tu pun jadi marah. Jadi marah. Itu yang dilarang, yang ditegah oleh agama kita. Yang dibolehkan ni macam mana? Kecuali kata Imam An-Nawawi Al-Bantin, mengumpat mengumpat orang yang terang-terangan berbuat maksiat, jelas-jelas buat maksiat. Itu yang dibolehkan, jelas-jelas buat maksiat. Ngumpat orang ni boleh. Ataupun dalam pengaduan kepada penguasa, bercerita tentang kesalahan orang ni kepada penguasa untuk diambilkan tindakan. Contohnya maksiat tadi kan, kita nampak contoh dekat kawasan perumahan kita ni ada satu rumah simpan dadah ataupun menzalimi haiwan, kita umpat. Maksudnya kita cerita pada pihak penguasa ataupun cerita kepada dalam grup, dalam Facebook, cerita rumah sekian-sekian ni macam ni. Itu contoh. Dia pergi menerangkan sifat-sifat orang, menerangkan sifat-sifat orang. Macam mana maksud dia? Pergi ke suatu kampung ataupun suatu taman kan, disebabkan taman ni ada ramai nama orang Abdullah contohnya kan. Nak cerita Abdullah yang macam mana kan, Abdullah yang macam mana nak kenal kan. Orang tanya kita, bang, rumah Abdullah ni kat mana? Abdullah ni nama dia ni kan, Abdullah bin Wahab contohnya. Kat mana rumah dia? Abdullah mana ya? Kan, Abdullah mana ni? Orang tu jawab, Abdullah mana? Kita bercakap Allah yang kaki dia tempang sebelah tu kan, yang kaki dia tempang sebelah. Oh, yang tu rumah dia kat belakang tu, dekat sebelah rumah Minah Kongek kan, contoh. Sebab Minah pun banyak juga. Minah yang tu sekian-sekian. Oh, okey, dia pun pergi jalan. Tu nak menerangkan tentang sifat orang, boleh kan. Nak seorang kenal kan. Contoh biasa, contoh famous ni orang selalu guna Mail mana? Mail Beruk. Mail Beruk. Okey, Mail Beruk kan. Mail Beruk patutnya Beruk Mail. Mail Beruk. Okey. Dan ataupun orang yang dizalimi mengumpat orang yang menzaliminya. Orang pedajal kita, kita umpat dia, tu diperbolehkan menurut Imam An-Nawawi Al-Bantin rahimahullahu ta'ala. Kemudian seterusnya kata Imam An-Nawawi Al-Bantin, wan namimah wahya naqlul qawli lil ifsadi wa tahrishu min ghairi naqli qawli wala baina bahaima. Iaitu yang seterusnya, maksiat lisan yang kedua, iaitulah namimah. Namimah ni apa? InsyaAllah kita akan sambung
dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan berkenaan poin yang pertama tadi, berkenaan dengan ribah ataupun ribah, mengumpat yang boleh dan yang tak boleh. Maka kita ambil perhatian. Biasa kadang kita duduk rumah ni nak ada je idea kan, kita duduk rumah kan, kita swipe Facebook, kita buka Facebook, kita buka IG, kita buka Insta apa semua, Twitter, kita mengumpat kat situ. Walaupun duduk rumah. Kalau dulu kalau nak mengumpat buka tingkap kan, moden sikit nak mengumpat, berjalan kaki depan sikit. Kalau moden lagi nak mengumpat, dia pergi kat kedai kopi. Sekarang ni tak payah pergi kedai kopi, tak payah nak buka tingkap, buka je tingkap Facebook. Dan buka je IG. Kita tengok apalah orang ni, kita cakap sendiri. Pun kita cerita kat adik-beradik kita bayar ke apa benda lah macam ni, tu nak jadi Insta famous lah, apa benda lah kan, apa benda lah orang ni mengarut ni. Dan senang, tak payah jauh-jauh. Maka kita ambil perhatian. Dalam zaman kita ni sangat mudah terkena dengan ujian, dengan fitnah, sehingga kan kita tak boleh nak membezakan di antara baik buruk kan. Tu yang kita kena ambil perhatian di akhir zaman kita pada hari ini. Maka kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala jaga kita, pelihara kita di akhir zaman ni, sehinggalah menuju kita mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Jadi cukup sekadar ni untuk kita pada petang ni. Saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa terlanjur perbicaraan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian yang melihat maafkan saya, dan kita semua dimaafkan, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.